أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada kali ini kita masih lagi dapat dipertemukan dalam siri perbincangan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, tata tertib pembaca Al-Quran. Hadirin mukminin sekalian, sebelum kita meneruskan kepada sesi perbincangan kita, suka untuk saya mengajak kepada sidang penonton yang belum lagi subscribe YouTube channel TV MBS, boleh tekan butang subscribe dan like serta share video ini. Mudah-mudahan manfaat yang kita kongsikan ini dapat kita sebar luaskan bersama-sama dan kita mengumpul pahala saham akhirat kita, seperti mana yang disebut ad-dalu ala khairi kafa'ilih, orang yang menunjukkan kepada satu perkara kebaikan maka dia akan mendapat pahala seperti mana orang yang melakukannya tanpa mengurangkan pahala si pelaku walaupun sedikit. Hadirin mukminin sekalian, kita meneruskan perbincangan masih lagi dalam bab yang keempat, iaitu bicara tentang tata tertib guru Al-Quran dan juga muridnya. Hari ini kita akan masuk kepada fasal yang baru, iaitu yang diberi tajuk tugas mengajar adalah fardu kifayah. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin, mengajar murid-murid itu adalah fardu kifayah hukumnya seandainya tidak terdapat di dalam suatu masyarakat sesiapa yang boleh menjadi guru ataupun ustaz melainkan seorang sahaja, maka wajiblah dia mengambil tugas mengajar itu. Seandainya terdapat ramai orang yang boleh menjadi guru, namun tiada seorang pun yang mahu menggalas tugas mengajar itu, maka kesemuanya mereka menanggung dosa. Tetapi jika setengah mereka telah mengambil tugas ini, maka gugurlah dosa itu dari yang lain-lain. Jika ada seseorang di antara mereka yang dipinta untuk mengambil tugas mengajar ini, tetapi dia menolak, maka salah satu dari dua wajah dalam masalah ini menghukumkan tidak berdosa, akan tetapi dihukumkannya makruh jika dia menolak tanpa ada sebab ataupun uzur yang munasabah. Hadirin mukminin sekalian, fasal yang diberikan penerangan oleh Al-Imam An-Nawawi ini walaupun ringkas tetapi memberi makna yang sangat jelas, bahawa tugas membawa mesej agama ini menjadi fardu kifayah dalam bab berkenaan dengan dakwah. Ia menjadi satu perkara yang mesti menjadi keutamaan dalam sesebuah masyarakat. Fardu kifayah ni apa maknanya tuan-tuan? Fardu kifayah bermakna satu perkara sekiranya dilakukan oleh satu kelompok dalam satu masyarakat, maka kewajipan itu sudah terangkat, ia telah pun terlaksana. Tetapi fardu kifayah sekiranya dalam satu kelompok masyarakat tidak ada orang yang melakukannya, maka satu masyarakat itu berdosa. Tetapi apabila ada sebahagian daripada masyarakat itu yang melakukan perkara tersebut, maka kefarduan itu terangkat dan terlepaslah masyarakat itu daripada dosa tidak melakukan fardu kifayah tersebut. Maka Al-Imam An-Nawawi meletakkan tugas mengajar terutamanya mengajar Al-Quran, hukumnya adalah fardu kifayah. Jika tidak ada dalam satu-satu masyarakat yang boleh menjadi guru melainkan seorang, maka seorang itu wajib fardu ain pula ke atas dia untuk dia melakukan perkara tersebut. Dan sekiranya kata Al-Imam An-Nawawi ada ramai orang yang layak untuk menjadi guru, yang layak untuk mengajar, tetapi tidak ada yang ingin tampil untuk menggalas bebanan tugas mengajar itu,
maka satu kelompok masyarakat yang berilmu tadi akan berdosa. Ini mesej yang sangat jelas oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, bahawa tugas pengajian Al-Quran ini merupakan satu perkara yang sangat besar. Sehingga kan apabila dikatakan diminta salah seorang daripada mereka untuk mengajar tetapi menolak, ada dua perkara di situ. Pandangan yang pertama mengatakan harus, tak apa, dalam ramai-ramai guru-guru yang boleh mengajar, dijemput seorang untuk mengajar Al-Quran, mengajar agama dan sebagainya, tetapi ditolak. Maka pandangan yang pertama mengatakan harus, tidak berdosa, tetapi hukumnya makruh jika dia menolak tanpa ada sebab musabab, tanpa ada keuzuran, tanpa ada alasan yang kukuh untuk dia menolak mengajar berkenaan. Sebab itu dalam siri perbincangan yang lepas saya pernah sebutkan bahawa sangatlah menjadi kerugian apabila kita yang diberikan ilmu pengetahuan, terutamanya ilmu berkaitan dengan Al-Quran, kita tidak mengambil peranan untuk mengajar. Bahkan apabila dijemput ke satu-satu tempat, dikarenakan tempat itu kita sendiri, orang yang mengajar itu ada sentimen dan sebagainya, mungkin ada perasaan yang kurang senang dan sebagainya, maka kita menolak hasrat masyarakat untuk mendalami ilmu agama, mendalami ilmu Al-Quran. Sedangkan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita merupakan amanah yang mana disebut oleh setengah guru bahawa ia perlu ditunaikan zakat ilmu berkenaan. Kita dah kumpul ilmu banyak-banyak, kemudian takkan kita nak kumpul begitu saja tanpa kita curahkan kembali kepada masyarakat. Ilmu itu mestilah sifatnya mengalir. Dia mesti diajarkan, diperturunkan kepada orang lain. Maka oleh kerana itu tugas mengajar itu adalah fardu kifayah. Sebab tu dalam kitab At-Tibyan ini Al-Imam An-Nawawi membawakan bab ataupun isu-isu yang sangat kritikal bagi seorang guru dan juga murid ataupun orang yang mengaji Al-Quran. Bahawa contohnya umpamanya apabila dijemput ke satu tempat untuk mengajar, maka dipersoalkan berapa awak nak bayar saya. Bayaran yang menjadi persoalan. Sekiranya bayaran itu tidak menepati kriteria yang mana biasa orang panggil dia bayar sekian-sekian, maka dia tidak mahu mengajar. Ini merupakan satu musibah yang besar kepada dunia pengajaran ataupun pembelajaran ilmu agama ini, terutamanya Al-Quran. Betul, kita tidak menafikan bahawa keperluan asasi hidup asatizah yang mengajar Al-Quran umpamanya perlu dipenuhi, tetapi itu bukanlah perkara utama yang perlu diletakkan apabila dijemput untuk mengajar. Soal bayaran ini tidak perlu menjadi persoalan bagi orang yang mengajar, tetapi perlu diambil perhatian bagi orang yang menjemput. Itu beza dia, tuan-tuan. Orang yang menjemput perlu faham akan keperluan guru tersebut, bahawa mungkin dia melalui perjalanan yang jauh, mungkin dia mengeluarkan perbelanjaan sendiri terlebih dahulu sebelum sampai ke tempat mengajar dan sebagainya. Mungkin meninggalkan anak dan isteri berhari-hari kerana jarak perjalanan yang jauh daripada tempat tinggal, menyebabkan guru perlu meninggalkan nafkah terlebih dahulu kepada anak dan isteri. Maka ia perlu ada timbal balas. Tetapi bagi sang guru, tidak sepatutnya menjadi keutamaan isu bayaran. Kerana Al-Imam An-Nawawi meletakkan pada fasal yang sebelumnya yang telah pun kita bincang, larangan untuk meletakkan matlamat mata benda dunia itu sebagai matlamat utama dalam pengajaran dan pembelajaran Al-Quranul Karim. Ini merupakan satu perkara yang perlu dimuhasabah, bahawa tanggungjawab ilmu itu perlu ditunaikan sekalipun tidak ada timbal balas daripada orang yang diajar. Kerana tugas itu adalah fardu kifayah. Kerana itu disebut, sekiranya diminta untuk mengajar tetapi ditolak, pandangan pertama mengatakan tidak ada apa-apa, harus, tak ada masalah. Nak menolak tidak ada masalah. Tetapi hukumnya makruh jika dia menolak tanpa alasan. Menolak tanpa ada uzur yang munasabah.
melainkan guru itu sakit dan sebagainya, itu maka tidak ada masalah, tidak dihukumkan makruh apabila dia menolak. Tetapi bila menolak terutamanya kerana alasan dalam bentuk mata benda dunia, tidak memenuhi kriteria bayaran. Saya biasanya ceramah dibayar 4,000 kalau di luar kawasan saya. Maka kalau tak boleh 4,000, minta maaf. Ini bukan perniagaan, tuan-tuan. Maaf, saya terpaksa sebut, agama ini bukan perniagaan. Tetapi satu perkara yang menjadi tanggungjawab kepada mereka yang ada ilmu, yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan ilmu kepada mereka, maka dia perlu tunaikan semula hak ilmu tersebut supaya disebarluaskan kepada masyarakat. Dan satu-satunya yang boleh kita anggap sebagai perniagaan yang tidak rugi adalah bacaan Al-Quran itu sendiri. Tijaratan lan tabur, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Satu perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Ayat yang menjadi pegangan kepada qurra, para hafizul Quran. Tijaratan lan tabur disebut sebagai ayatul qurra. Ayat yang menjadi pegangan kepada semua orang yang berdamping, beriltizam, yang ingin mendalami ilmu Al-Quran, bahawa satu-satunya perniagaan yang tidak akan pernah rugi adalah perniagaan ataupun urusan kita bermuamalah dengan Al-Quran dalam kehidupan seharian kita. Masakan tidak, hanya dengan membaca satu huruf digandakan 10, dan sekiranya membaca walaupun dalam keadaan merangkak diberikan 2 pahala, tuan-tuan. Mana ada perniagaan di atas dunia ini yang diberikan habuan dan ganjaran walaupun tidak mahir dalamnya? Nabi SAW menyebut, allazi yaqra'ul qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil barara, wallazi yaqra'ul qur'an wa yatata'ta'u fihi walahu syaqun lahu ajran, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir dalam pembacaannya itu, dia pintar dalam pembacaannya itu, maka dia akan dibangkitkan bersama dengan malaikat pencatat amalan yang mulia. Dan orang yang membaca Quran tetapi dia sukar, tersangkut-sangkut dalam bacaannya, dan dia susah, walahu syaqun, dia sangat susah menyebut huruf-huruf dalam Al-Quran, baginya 2 pahala. Pahala yang pertama, kata ulama, pahala membaca Al-Quran itu sendiri, dan pahala yang kedua adalah pahala mujahadah. Mana ada satu perniagaan urus niaga di atas dunia yang seandainya kita tidak mahir dalam melakukan urus niaga tersebut, masih lagi mendapat ganjaran? Tidak ada. Tetapi Al-Quran, Allah Ta'ala menjanjikan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa orang yang terlibat dalam urus niaga Al-Quran ini, orang yang terlibat dalam urusan bermuamalah dengan Al-Quran ini, mereka mengharapkan yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan satu perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Maka menjadi tanggungjawab kita memahami ayat tersebut, dan menjadi tanggungjawab orang yang ada ilmu, ada pengetahuan tentang Al-Quran, untuk mengajarkan kembali kepada masyarakat. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik umat, sebaik-baik orang dalam kalangan kamu adalah mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan semula kepada orang lain. Tidak mahukah kita mengambil fadilat yang Nabi sebut secara terang, sebaik-baik orang dalam kalangan kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan semula kepada orang lain. Tugas mengajar, kata Al-Imam An-Nawawi, adalah fardu kifayah yang perlu ditunaikan bagi mereka yang dikurniakan kelebihan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Saya kira cukup sekadar itu dulu. Mudah-mudahan Allah Taala merahmati kita semua sehingga berjumpa di lain pertemuan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.